Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ke rancangan kisah hidup akhir zaman. Kita membincangkan kesemua tanda kecil kiamat dan juga kesemua tanda besar kiamat, insya-Allah. Dan kita tutup episod ataupun rancangan ini dengan kisah tentang suasana kiamat seperti mana yang diceritakan secara terperinci panjang lebar oleh pencipta alam dan pemilik alam ini sendiri, Allah Rabbul Alamin. Untuk episod yang ke-19, kita sebutkan dua tanda kiamat kecil. Yang pertama, pemutusan silaturrahim, dan yang kedua, kejiranan yang buruk, yang jahat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan Imam Hakim mensahihkan hadis tersebut, Nabi menyebutkan bahawa la taqumus sa'atu, tidak akan berlaku kiamat, hatta yadhhara al-fuhshu wat-tafahushu, sehingga kalian melihat dengan banyak perbuatan keji dan perkataan keji. Wa qati'atur rahim, dan juga antara tanda kiamat bila kalian melihat dengan banyak pemutusan silaturrahim. Wa su'ul mujawarah, dan kejiranan yang jahat dan buruk. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, tanda kiamat untuk episod yang ke-19 ini ialah yang saya nak sebutkan dua itu. Yang pertama, pemutusan silaturrahim. Dan yang kedua, untuk episod ini ialah kejiranan yang buruk. Umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, hari ini ada sebahagian orang dia putuskan silaturrahim dalam keadaan dia tak rasa apa-apa. Ada anak tinggalkan keluarga disebabkan masalah kecil je, tapi ego tak kembali dah kepada keluarga. Ada ayah memutuskan silaturrahim, tinggal anak dan isteri begitu sahaja. Seperti dia tinggal 3 hari, sedangkan kita pernah jumpa keluarga seorang ayah yang tinggalkan isteri dan anak-anak. Bukan seorang tuan, bukan 2 anak-anak, 5 orang anak dan isteri. Tanpa kabar berita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak isteri diceraikan, tidak juga anak dinafkahkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pemutusan silaturrahim pada zaman ini berlaku juga. Anak berperang dengan ibu, ibu berperang dengan anak, sehingga saya pernah mendapat berita, bukan contoh, anak yang saman ibu, ibu yang saman anak, disebabkan perebutan harta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang akhirnya membuatkan hubungan darah daging di antara anak dan ibu dengan begitu mudah diputuskan. Sedangkan hadis-hadis yang bercakap tentang hubungan silaturrahim itu terlalu banyak. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang beriman Allah itu wujud, hari akhirat itu wujud, falyasil rahimah, maka hubungkanlah hubungan kekeluargaannya.
Itu hadis sahih. Falyasil rahimah. Kamu beriman Allah itu wujud, kamu beriman ada kiamat, dosa pahala maksudnya. Falyasil rahimah. Nabi arahkan. Hubungkan silaturahim, sambungkan semula silaturahim. Kemudian Nabi sebut lagi tentang menghubungkan silaturahim ni tuan-tuan. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang suka Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, falyasil rahimah. Hubungkan silaturahim. Hubungkan. Yang pernah bergaduh dengan mak dia, pergi minta maaf, hubungkan balik. Mak yang sudah doa tak elok kepada anak, sampai anak tu bawa diri, luka hati, hubungkan silaturahim. Yang bergaduh dengan ayah sebab ayah kecil hati dengan ayah kahwin ramai, ayah tak tunai nafkah, lepas tu bila ayah tu dah tua tak boleh buat kerja, dia tinggal ayah dia. Dia putus silaturahim di atas kesalahan lama ayah dia. Tuan-tuan, hubungkan silaturahim. Hubungkan kembali. Falyasil rahimah. Nabi kata, saya begitu yakin sesiapa yang sampai hari ini meninggalkan keluarga dia. Apatah lagi ada orang tinggal mak dia, tinggal ayah dia, tinggal adik-beradik semua. Tinggal sepupu, tinggal pak menakan, tinggal semua. Bawa diri malu. Sebab pernah terlibat dengan jenayah. Sedangkan ahli keluarga dia sentiasa tunggu dia. Dia bukan buat salah dengan ahli keluarga pun, tapi malu sebab dia buat ada benda yang dia buat kesalahan di luar sana. Sedangkan ahli keluarga dia begitu tunggu dia. Belah tahun tunggu dia. Dia tinggal mak ayah adik-beradik semua, pak saudara, mak saudara, sepupu semua. Tinggal. Belasan tahun raya tak pernah balik, tak pernah ziarah, sakit. Sehingga mati sebahagian ahli keluarga. Tidak bertanya khabar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, kita kalau tak buat salah apa-apa, kita ada salah di luar kan, kita buat jenayah ke buat apa di luar. Keluarga ni tuan-tuan, dia tak pernah benci kita. Mak ayah duduk tunggu. Adik-beradik duduk tunggu balik. No? Antara hadis Nabi sebut, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Ar-Rahimu muta'alliqatun bil arshi. Makhluk Allah yang bernama silatul rahim ini, hubungan kekeluargaan ini, rahim. Maksud Ar-Rahimu ini hubungan kekeluargaan. Allah cipta satu makhluk, nama dia hubungan silatul rahim. Seperti mana sabar itu makhluk, dendam itu makhluk, ketenangan itu makhluk. Tuan-tuan, orang tak perasan benda-benda itu makhluk. Benci itu makhluk. Hubungan silaturahim itu juga makhluk. Muta'alliqatun bil arshi. Menempel di arasy Allah. Taqul, dia sering bercakap. Silaturahim ini sering bercakap. Man wasalani wasalahu Allah. Sesiapa yang menghubungkan aku, Allah akan menghubungkan dia. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Sesiapa yang memotong aku, memutuskan aku, Allah memutuskan dia. Kata syurahul hadis, ulama yang menghuraikan hadis, Allah memutuskan dia dengan cara tidak merahmati dia. Stop rahmat daripada orang tu. Allah memutuskan dia dengan cara Allah menyempitkan rezeki dia. Allah menyusahkan kehidupan dia. Sebab tu kita begitu yakin sesiapa yang terlibat memutuskan silaturahim, sama ada diri keluarga dia ataupun orang lain, dia penyebab orang lain berantakan. Dia penyebab suami meninggalkan isteri. Dia penyebab ayah meninggalkan anak. Hati-hati. Dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Silaturahim ni benda yang cukup besar. Akhir zaman ni banyak tuan-tuan. Kita tengok berita, bukan berita lah, macam kami kan, orang selalu mai jumpa luar, banyak silaturahim. Semoga Allah Ta'ala kembalikan dan kukuhkan hubungan kekeluargaan yang baik di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya adalah jiran. Kejiranan yang buruk, kejiranan yang jahat. Tajuk jiran ni tuan-tuan, jiran ni ada benda dia tak boleh sampai terlalu jaga dalam kain orang, bukan tepi, dalam kain. Dan ada keadaan dia tidak boleh sampai tak peduli. Ada perumahan yang kita pergi, rumah satu tak kenal siapa duduk di rumah nombor 2, 9 tahun dah jiran. Yang ni selalunya terjadi di kejiranan elit, geng bangsawan. Tak semua, tetapi selalunya. Mereka suka, hang buat kerja hang, aku buat kerja aku. Kejiranan bangsawan, elit lah. Aku tak kacau hang, hang tak payah kacau aku. Aku nak balik perempuan ke, aku nak tidur pukul berapa, aku nak minum arak, nak buat parti apa, aku tak janji, aku tak bising. Yang tu je kejiranan yang bangsawan ni, sebahagian lah. Aku tak bising, tak ganggu rumah tangga hang, keharmonian rumah hang, hang nak duit haram ke, aku nak duit halal ke, aku nak duit haram ke, hang duit halal ke, aku nak kerja, hang tak payah ganggu aku. Saling tidak mengganggu dan saling tidak mengenali. Ada kejiranan sampai 8-9 tahun tak kenal. Tak kenal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada kejiranan yang Nabi sebut, ini tanda kecil kiamat. Kalian akan melihat jiran itu punca perantakan keluarga jiran. Jiran itu punca didedahkan aib jiran yang lain. Jiran itu punca A, B, C, kejahatan C, kejahatan 3, kejahatan 4. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan keadaan itu juga telah pun kita saksikan. Ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, hadis yang baginda maklumkan ini telah pun kami lihat bahawa tanda kiamat itu telah berlaku, sedang berlaku dan akan terus berlaku sampai kiamat. Kita umat Rasulullah yang belajar bab ni kan, buat persiapan. Jaga hak jiran. Sebab tajuk jiran ni besar. Tajuk jiran ni, Jibril AS selalu berpesan kepada Rasulullah tentang jiran, sehingga Rasulullah kata, aku menyangka jiran ini satu hari akan boleh mewarisi aku. Aku boleh mewarisinya, dia boleh mewarisiku. Banyaknya wasiat ataupun pesanan Jibril AS untuk guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak jiran. Jiran. Entah. Panjanglah bab jiran ni. Tidak beriman, tidak sempurna iman kalian kalau kalian tidur dalam keadaan jiran lapar. Jiran maksudnya tak ambil tahu terus pun berdosa, ambil tahu lebih-lebih sampai benda peribadi kawan tu pun kita nak duk pi korek pula pun tak boleh juga. Benda aib kawan tu apa sebagainya kan. Jadi tajuk jiran ni pun tajuk yang panjang, perlu 1 jam, 1 jam setengah untuk kita huraikan kejiranan dan sebagainya tu. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu untuk kali ini. Episod yang ke-19, kisah hidup akhir zaman. Semoga cerita begini dapat dikongsi kepada ahli keluarga kita untuk semua persiapan. Bukan bersiap untuk apa, bersiap untuk menghadapi hari akhirat. Bersiap untuk menghadapi hari kematian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah.
hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.